Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, untuk video kali ni saya nak sambung pengalaman seram Nurse Hani. Dan sebenarnya ramai jugalah antara korang yang komen dekat ruang komen ni, katanya, "Akak, sambunglah cerita Nurse Hani tu, nak lagi macam tu kan." So, adalah beberapa lagi cerita seram daripada dia dan insya-Allah saya akan habiskan semua kisah dia ni dalam musim lockdown sekarang. So, lockdown ni tak payah nak pergi mana-mana, duduk rumah je. Lepas tu layan YouTube. Okey, dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah kali ni dia bagi tajuk Hantu Berbaju Merah. Dulu-dulu dia pernah jaga seorang pesakit ni. Pesakit ni berbangsa Cina dan umur dia masa tu dah sekitar 50 tahun dah. Jadi pesakit ni sebenarnya memang seorang yang pendiam tau. Kalau kita tanya sepatah, dia jawab sepatah. Kalau tak, memang dia akan diam je. Lepas tu kan, kadang-kadang adalah orang yang nampak dia ni macam bercakap sorang-sorang macam tu. Dan dia juga sebenarnya tak pernah ada orang jenguk. Tak pernah ada orang yang datang untuk melawat dia. Lepas tu, dia suka sangat pakai baju colour merah. Mungkin juga sebab dia berbangsa Cina kan. Orang kata kalau pakai baju warna merah ni, banyak ong lah, macam tu kan. Sebab itulah kalau raya Cina diorang akan pakai baju colour merah. Okey, ada satu hari masa kawan dia bertugas, namanya kita letak Yana lah, okey. Masa tu pesakit yang Cina tadi, dia ke bilik air untuk mandilah, bersih-bersihkan diri dia kan. Lepas tu Yana ni fikir, masa ni lah dia ada masa untuk kemas-kemas sikit katil pesakit tu. Jadi sementara pesakit tadi dalam bilik air, dia pun kemas-kemas lah katil tu, daripada bantalnya susun elok-elok kan. Lepas tu selimutnya lipat cantik-cantik. Masa dia angkat bantal pesakit tadi, lepas tu ada beberapa helai kertas yang jatuh daripada dalam sarung bantal tu. Dah tu Yana tadi pun dia kutip lah kan, apa pula ni kan? Dah dia kutip satu-satu helaian kertas yang jatuh tu. Lepas tu dia tengok, macam dia kenal benda lah ni. Rupa-rupanya itu adalah hell money. Betulkah saya kalau saya silap? Tapi itu adalah duit yang orang Cina ni akan bakar kalau ada kematian. Katanya kalau zaman-zaman dulu, diorang akan bakar duit betul-betul. Tapi dah berubah zaman macam tu, diorang macam print out satu kertas dan kertas tu kiranya macam duit lah, duit selepas mati macam tu. Tapi untuk korang yang berbangsa Cina, betulkan saya kalau saya silap, okey? Dah tu Yana tadi macam terkejut lah. Ini kan duit orang mati macam tu kan. Lepas tu dia pun terus panggil Hani tadi. Hani, sini kejap. Kau tengok ni apa ni? Macam itulah. Masa tu Hani ni pun ambil lah kertas tu kan. Ambil macam belik-belik. Ni kertas ni. Masa tu macam dia pun terfikir lah siapa yang tak kenal kan. Sebab dia kan ada tulisan-tulisan Cinanya kan. Masa dia duduk belik-belik kertas tadi, lepas tu adalah seorang pesakit yang duduk katil sebelah tu. Dia tegur. Dia cakap itu duit untuk orang-orang yang amal ilmu sihir ke, ilmu hitam ke, macam tu. Lepas dia orang dengar pesakit katil sebelah tadi cakap macam tu, terus dia orang simpan balik duit tu dalam bantal. Takutlah juga kalau ada apa-apa yang memang betul melibatkan sihir ke apa, tiba-tiba sekali dia orang yang ada terpalit juga kan. Okey, beberapa hari lepas tu, pesakit Cina yang umur 50 tadi, dia macam kuat sangat meracau tau. Lepas tu macam dia duduk mengamuk-ngamuk, cakap-cakap bahasa Cina. Dah Tuhan ni tadi pun macam pergilah tanya kan, kenapa kan, macam nak cuba tenangkan dia lah, kenapa mengamuk. Dan masa tu pesakit tu cakap yang ada orang dah ceroboh tempat tinggal dia. Ada orang yang dah usik dah barang dia. Masa tu dia orang fikir, mungkin ada orang yang dah pecah masuk rumah makcik ni tak, macam tu kan. Kiranya rumah yang kat luar lah, yang betul-betul rumah dia tu. Dah lepas beberapa hari tu, diorang ni masih lagi fikir yang rumah makcik ni diceroboh tau. Saya tak cakap ahsu lah, sebab korang ada komen kat bawah. Korang cakap kalau ahsu tu adalah panggilan makcik bagi orang Cina kan. Cuma macam kedengaran pelik bagi saya sebab saya tak biasa. So saya akan bahasakan dia tu sebagai makcik, okey? Dah beberapa hari tau, setiap kali makcik tadi dia tengok je kelibat Yana tu, mesti dia akan macam marah-marah, lepas tu macam mengamuk macam tu lah. Masa tu lah dia orang ni macam perasan lah, kenapa kalau Yana lalu je mesti makcik tu akan marah-marah kan. Dan diorang pun terfikirlah, mungkin sebenarnya rumah yang dimasukkan diceroboh tu bukanlah rumah yang ada kat luar sana, tapi rumah yang benda tu duduk dalam
duit tadi, dalam kertas duit tadi. Sejak daripada tu jugalah Hani tadi dia bagi arahan tak payah nak sentuh apa-apa dah barang yang makcik tu punya. Takutnya nanti kalau pergi kemas-kemas macam yang hari tu, lepas tu sekali tersentuh lagi barang-barang yang tak patut disentuh kan. Dan bimbanglah juga kalau dia mengamuk lagi sekali, lepas tu bertindak lebih ganas lagi daripada hari tu. Tapi sebenarnya lepas je kejadian tu, tiap-tiap malam dia akan macam baca mentera tau. Katanya pesakit-pesakit yang lain yang ada tu, katanya dia tengah buat pemujaan masa tu. Jadi tak tahulah betul ke tak dia tengah buat pemujaan ke apa kan. Tapi Hani dengan jururawat yang lain ni macam diamkan diri je lah, sebab itu kan macam hak masing-masing kan. Cuma diam-diam dia orang pun macam seram jugalah bila dia orang tengok yang makcik tu perwatakannya tu macam ahli-ahli sihir yang kita tengok dalam TV tu. Tiba-tiba tengok pula dengan cerita Sleeping Beauty tu. Kan dia ahli sihir juga. Dia pergi baca-baca mantra dekat apple tu. Sekali makan apple tu dah tertidur. Okey, tak lama lepas tu pesakit tadi, makcik tadi, dia meninggal dunia. Dan masa dia meninggal tu sebenarnya tak ada siapa pun yang perasan. Nurse-nurse ni semua pun tak perasan yang dia tengah tenat masa tu. Bila nurse ni pergi cek keadaan dia memang dah meninggal. Keadaan mayatnya masa tu, dia terbaring atas katil, lepas tu dengan beberapa helaian Helmani tadi, dan juga dengan sebuah buku yang tulisannya tu memang tak ada siapa pun yang faham. Masa pihak hospital ni telefon keluarga makcik ni, lepas tu dia orang cakap lah yang makcik ni dah meninggal dunia. Tapi ahli keluarga dia yang dengar khabar makcik ni dah meninggal dunia, dia orang tu tak dengar macam panik pun, tak dengar pun macam dia tu macam terkejut. Dah meninggal, macam tu tak ada. Lepas tu dia orang cuma cakap, tak apalah, nanti kita akan tuntut mayat tu dengan segera. Lepas je makcik tadi meninggal, buat dia orang tu selalu je bunyi call bell. Tambah-tambah lagi kalau waktu malam. Call bell tu bunyi dengan sendiri dah satu hal kan. Bila nurse ni cek, siapa yang panggil minta bantuan kan. Lepas tu dia orang terkejut bila nombor katil tu adalah nombor katil bekas makcik tu tinggal. Walaupun masa tu tak ada orang lagi yang isi katil tu. Bila dah kerap sangat jadi macam tu, dia orang pun sedia maklum lah, itu memang ada yang aneh, yang luar biasa macam tu kan. So dia orang pun cabut wayarnya, kiranya untuk elak lah daripada bunyi lagi lepas ni kan. Tapi call bell tu tetap juga bunyi. Yang paling menakutkan lagi, Hani ni dan juga beberapa orang staff yang lain, beberapa orang nurse yang lain ada ternampak tau kelibat makcik tadi dengan pakai baju yang colour merah. Kadang-kadang dia orang nampak makcik ni ada dekat katil dia, kadang-kadang tu ada dekat penjuru-penjuru lain dalam ward tu. Kata ward tu memang dihantui dengan hantu baju merah tadi. Ada satu malam pesakit dekat bilik 2 dia mengigau tau. Lepas tu dia macam menjerit-jerit dengan kuat. So nurse tadi pun macam terkejut lah kan, ingatkan sakit ke apa. So dia orang pun terus pergi ke bilik 2. Dah tu dia orang pun macam tenang kelah pesakit tu kan, dan tanyalah kenapa macam tu kan. Pesakit tadi pun bagi tahulah yang dia mimpi tentang makcik yang baru meninggal tu. Dan dalam mimpi dia tu, makcik tu memang tak tenteram, dia mati dengan tak aman lah macam tu. Dah tu nurse-nurse tadi pun macam cubalah tenangkan dia. Lepas tu dia orang bagi nasihat lah kan. Dia cakap tak apa, mimpi tu hanyalah mainan tidur je. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama juga ada lagi beberapa orang pesakit yang lain, dia orang pun mengadu juga. Selalu sangatlah dia orang tengok ada seorang wanita yang berbaju merah yang datang dekat dia orang. Dan nurse ni semua yang tahu ni, dia orang cuma fikir itu mungkin pesakit yang suka pakai baju warna merah tu yang baru je meninggal dunia. Ingatkan habis dekat situ je, tapi tak, sebenarnya ada lagi macam-macam gangguannya. Nurse-nurse ni selalu juga dengar ada orang macam marah macam tu tau. Tapi dia orang bukan bercakap, dia orang macam macam tu. Kadang-kadang dia orang dengar macam perlahan-perlahan je, dan kadang-kadang tu pula dia orang dengar benda tu macam kuat tau, clear sangat. Sampaikan dia orang punya takut ni, dia orang tak beranilah untuk pergi ronda ward tu seorang-seorang. Memang nak kena berteman. Jadi sebenarnya lepas pesakit tadi dah meninggal dunia, kelibat hantu baju colour merah tu selalu je muncul pada waktu-waktu tertentu tau. Biasanya dalam pukul 2 pagi hingga pukul 4 pagi. Macam dia sendiri pun ada time untuk dia buat rondaan macam tu kan. Biasanya orang yang nampak dia ni cakap, aku ada nampak hantu baju merah tadi.
dia macam duduk lepas tu menghadap dinding. Senyap je. Macam tu. Ada juga yang lain, dia orang nampak hantu baju merah ni, dia macam tunduk sikit, lepas tu rambutnya ni dia tutup semua muka dia macam tu. Okey, dalam cerita yang lain pula, cerita ni sebenarnya jadi masa ada festival Hungry Ghost. Jadi katanya pesakit Hani ni majoritinya adalah Cina. So sebab dah sampai dah hari festival Hungry Ghost tadi, memang kebanyakan mereka tak boleh nak tidur, tak boleh nak lelapkan mata lah. Kadang-kadang ada juga setengah pesakit ni yang akan buat ritual ataupun sembahyang dalam bilik masing-masing. Itu untuk mereka yang macam berkemampuan lah. Kalau pesakit yang memang dah tak boleh nak bangun dah, macam terbaring je, diorang ni akan selalu panggil nurse tau. Lepas tu diorang macam tak boleh nak tidur dan minta nurse ni untuk temankan diorang. Katanya masa tu sebenarnya dia dah cuti panjang dah. So itu adalah hari pertama yang dia mula bertugas lepas sekian lama dia bercuti. So masa tu dia mula bertugas pada shift malam. Dalam pukul 1 pagi tu, tiba-tiba je ada call bell yang bunyi. So dia pun tengoklah dekat monitor kan. Dia tengok bilik mana yang panggil dia. Dato' Hani tadi pun panggil lah Fatin. Jomlah kita pergi tengok ada apa dengan pesakit ni kan. So bila dia orang sampai je dekat bilik yang panggil dia orang tu, dia orang tengok pesakit tu macam tidur nyenyak je, tak ada masalah apa kan. So masa tu dia pun pelik lah juga. Tapi itulah, mungkin dia fikir mungkin ada masalah dengan sistem ke apa ke kan. So dia pun tutup lah call bell yang panggil tu. Lepas tu Hani tadi dia tertengok dekat arah tingkap. Dekat tingkap tu sebenarnya ada beberapa biji buah limau. Lepas tu ada beberapa keping kertas yang dalam tulisan Cina. Fatin yang tahu tu pun dia bisikkan lah. Dia cakap, "Akak, ini dia bagi hantu makan tak?" Dan masa tu lah Hani ni macam teringat balik. Oh, rupanya pesta Hungry Ghost tu masih lagi berjalan masa tu. Dah tu dia pun tarik tangan Fatin tadi, "Jomlah kita keluar." Macam tu. Fatin ni pun buka lah cerita kan. Sebab Hani ni kan dah cuti lama. So hari tu baru hari pertama dia masuk. Fatin ni cakap lah, sebenarnya masa akak tak ada tu, ramai jugalah pesakit-pesakit ni macam mengigau, lepas tu tak boleh nak tidur macam tu. Ada juga yang macam tengah cakap-cakap dengan orang lain, tapi bila kita tengok tak ada siapa pun dekat situ. Ada juga yang mengigau, lepas tu menangis-nangis macam tu kan. Macam kalau kita mungkin terkena histeria macam tu lah, menangis-nangis tak tahu kenapa. Dan ada lah juga setengah tu yang takut sangat sampaikan minta staff ni ataupun nurse ni untuk teman diorang sampai pagi. Sebab katanya diorang takut akan diganggu dengan roh-roh yang berkeliaran tu. Masa diorang duk sembang-sembang tu, lepas tu diorang dengar sensor pintu tu bunyi. Macam ada orang buka pintu tu lah. Lepas tu diorang dengar macam ada orang berjalan. Time tu Hani ni fikir, rajin pula SSN ni buat spot check malam-malam. Tapi nasib baiklah, memang diorang masa tu tengah borak kan. Memang tak ngantuk lah lagi. Tak ada lah yang tertidur masa tu. Katanya kalau tertidur memang habislah, kena menjawab dengan nurse manager pula. Masa tu diorang semua memang clear dengar derapan bunyi orang yang jalan tu. Dan makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Last kali bunyi tu stop kat satu kubikel akut. Fatin tadi pun dia teruslah bangun nak pergi check lah siapa yang jalan tu kan. So dia pun buka lah lampu dekat area kubikel tu lah. Tapi tak lama lepas tu dia terus lari ke kaunter jurawat balik dekat tempat dia orang berkumpul tu lah. Dan air mukanya ni memang nampak macam cemas, macam terkejut, macam takut macam tu. Time ni Fatin tu cuma cakap, "Kak," macam tu. Lepas tu dia tunjuk dekat area kubikel akut tadi. Dah Hani pun tanyalah, "Kenapa Fatin?" Sebab nampak lah macam riak wajah dengan bahasa badannya tu memang betul orang yang tengah takut macam tu kan. Lepas tu Fatin pun cakap, "Mana ada SSN? Tak ada orang lah." Time tu sebenarnya Hani ni sendiri pun takut lah juga kan. Sebab diorang semua memang dengar derapan kasut tu prap 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 jalan kan. Memang macam biasa-biasa SSN diorang jalan lah. Tapi sekali pergi cek memang tak ada orang masa tu. Ingatkan dia usik sampai situ je kan. Tapi tak sebenarnya. Tiba-tiba je diorang dengar macam ada benda yang jatuh kuat sangat. Pang macam tu kan. Lepas tu ada seorang pesakit yang ada dekat kubikel belakang tu, dia orang macam panggil nurse tau. So dia orang yang ada dekat kaunter jurawat tadi, dia orang memang dengar lah nurse macam tu kan. Dia orang pun boleh lari lah pergi ke arah pesakit tadi. Bimbang lah juga kalau lah pesakit tu jatuh ke apa kan. Sebab dia orang memang dengar dengan jelas sangat ada bunyi benda jatuh yang kuat. Bila dah sampai dekat katil pesakit yang manggil tu, pesakit tu cuma macam lambai-lambai je, "Sini."
Macam tu. Dia orang tengok yang pesakit tu elok je, ada je atas katil tu. Ingatkan dah jatuh dah. Lepas tu pesakit tu macam mengadu lah, macam cakap lah kan. Cakap, saya takut lah nurse, saya nampak ada kelibat orang perempuan yang pakai baju merah. Ada dekat hujung sudut bilik tadi. Masa tu Hani ni macam tenangkanlah pesakit ni kan. Dia cuba bercakap-cakap dengan pesakit ni supaya pesakit tu boleh tenang. Dan Fatin ni pula, dia cuba cek di sekitar bilik tu, kot-kot ada benda yang jatuh. Sebab dia orang memang clear sangat dengar bunyi tu kan. Tapi masa tu sebenarnya tak ada apa pun yang mencurigakan. Tak ada apa pun yang dia boleh cakap, benda ni sebenarnya yang jatuh. Tak ada langsung. Masa tu, Hani tadilah yang temankan pesakit ni sampai pagi. Sambil-sambil dia siapkan tugas dia lah. Fatin pula, dia pergi ke kaunter jururawat balik sebab memang nak kena ada orang dekat situ kan. Masa Hani ni tengah siap-siapkan kerja dia, tiba-tiba je dia rasa macam ngantuk sangat. Dah beberapa kali menguap. Asyik menguap aja malam tu. Masa tu, dia macam nak terlelap lah. Dan macam biasa, kalau kita dalam separa sedar macam tu, kalau ada benda, kita memang akan boleh nampak benda tu sama ada betul-betul wujud dia secara fizikalnya ataupun kita boleh menampak bayang-bayangan macam tu je. Lepas tu dalam setengah sedar tadi nak tertidur tu kan, dia macam nampak sama-sama ada seorang perempuan yang berbaju merah tengah duduk atas kursi roda. Kursi roda tu pula ada dekat tepi tingkap. Dan yang paling scary-nya, perempuan berbaju merah tu pandang tepat ke arah dia. Bila dia dah perasan ada benda yang tengah tengok kat dia tadi, dia cubalah untuk bangunkan daripada tidur tu. Tapi tak boleh. Badan dia masa tu dah rasa macam lemah dan dia dah tak boleh nak menggerakkan badan dia. Dia cuba menjerit, cuba jerit-jerit panggil Fatin, tapi macam suaranya ni tak terkeluar. Lepas tu macam biasa pilihan terakhir, dia baca ayat kursi, dia baca ayat Quran yang dia ingat. Dia cuba untuk lepaskan diri juga. Lepas tu dia cakap Allahu Akbar macam tu kan. Dan masa itulah dia macam kembali ke dunia nyata. Dia dah start dah boleh gerakkan badan dia. Lepas dah tersedar tadi, Hani tadi macam bela-bela lah juga. Aku kena tindih ke tadi kan macam tu. Kalau bahasa Englishnya sleep paralysis lah kan. Masa ni pesakit dia tadi yang ada atas katil tu, dia cakap, Missy, saya nampak dia. Dia kacau Missy. Macam tu. Maksudnya pesakit dia tu pun tahu yang benda tu tengah kacau Hani masa tu. Time tu memanglah Hani ni cuma diam je lah sebab Hani tahu apa yang jadi dekat diri dia dan dia tak naklah macam share dengan pesakit pula kan. So dia cuma minta pesakit tu baring balik, pejamkan mata dan tidur. Dalam jam 5 pagi tu, Hani tadi pergi ke kaunter jururawat balik. Masa tu dia nampak muka Fatin ni macam pucat macam tu tau. Lepas tu Fatin ni pun ceritalah apa yang dah jadi kat dia. Rupa-rupanya sama, dia pun didatangi oleh perempuan yang pakai baju merah tu juga. Tapi dia tak cakap apa-apa tau. Dia cuma macam tatap tajam macam tu. The end. Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk kisah seram kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.